Perbezaan kurikulum KSPK dan Permata. Anda semua pasti tidak tahu apa itu KSPK dan Permata. Jadi mari kita semua kenali apa itu kurikulum KSPK dan Permata serta bila ia ditubuhkan dan sedikit sebanyak tentang kedua-dua kurikulum tersebut. Sekarang mari kita kenali dengan kurikulum yang pertama, iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun dipanggil sebagai KSPK. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun KSPK diperkenalkan pada tahun 2010 dan telah disemak semula pada tahun 2017. KSPK mencapai kualiti kurikulum yang dilaksanakan setanding dengan standard antarabangsa di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013-2025. Kurikulum Permata telah ditubuhkan pada tahun 2004-2005 yang menjadi sebagai satu pendekatan proaktif untuk menangani masalah sosial di kalangan remaja dan juga belia. Kurikulum Permata telah disemak pada tahun 2008 dan semakan kedua juga telah dilakukan pada tahun 2012. Seterusnya, mari kita lihat matlamat KSPK dan juga Permata. Kedua-dua kurikulum mempunyai matlamat yang berbeza. Mari kita ketahui matlamat KSPK. KSPK memperkembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan juga melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Matlamat KSPK ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran yang seterusnya. Matlamat Permata pula menyediakan program asuhan dan pendidikan awal yang bersepadu kepada kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Permata menyediakan peluang kepada mereka supaya mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti. Matlamat Permata ini bertujuan bagi melahirkan modal insan negara yang mempunyai asas yang mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, mari kita ketahui objektif KSPK dan juga Permata. Kedua-dua kurikulum mempunyai 9 objektif. Jadi, mari kita ketahui objektif KSPK dahulu. Objektif KSPK yang pertama ialah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Seterusnya, yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Yang ketiga pula, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Dan yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Seterusnya, objektif yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang terakhir bagi objektif KSPK ialah mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Seterusnya, mari kita pergi ke objektif Permata pula. Yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran bersosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan, keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak menguruskan diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Seterusnya, objektif yang keenam ialah membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Yang ketujuh,
membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Yang ke-8, membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencuba idea baharu, mengeksperimen dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas dengan menggunakan pelbagai bahan yang terdapat dalam persekitaran mereka. Yang terakhir, yang ke-9, membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak berkenaan yang boleh menyumbang kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Seterusnya, mari kita lihat kedua-dua perbezaan strategi PDPC, kurikulum KSPK dan juga permata. Mari kita lihat dulu strategi PDPC KSPK. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan inquiry. Yang keempat, pendekatan bersepadu. Yang kelima, pendekatan bertema. Yang keenam, pembelajaran berasaskan projek. Yang ketujuh, pembelajaran mastery. Yang ke-8, pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, yang ke-9, pembelajaran pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Manakala bagi strategi PDPC permata pula hanya mempunyai 2 sahaja. Yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, konsep 3E. 3E bermaksud meneroka exploring, mengeksperimen experimenting dan mengalami experiencing. Pembelajaran berdasarkan konsep 3E melibatkan pembelajaran secara hands-on dan aktif. Seterusnya, anda semua boleh melihat kerangka kurikulum KSPK dan juga kurikulum permata. Kita lihat kerangka KSPK dahulu. Kerangka KSPK ini dipanggil sebagai 6 tunjang. Serta kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini dibina berasaskan 6 tunjang ini. Tunjang KSPK yang pertama ialah komunikasi. Pendedahan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang yang kedua, kerohanian, sikap dan nilai. Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang yang ketiga, kemanusiaan. Pendedahan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global. Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Tunjang yang keempat, keterampilan diri. Pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Tunjang yang kelima ialah perkembangan fizikal dan estetika, perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri, pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi. Dan tunjang yang keenam ialah sains dan teknologi, pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik, pengetahuan dan kemahiran matematik. Seterusnya, mari kita lihat kerangka kurikulum permata yang dipanggil 6 perkembangan. Yang pertama, perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan jurnal literasi. Yang ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Dan yang keenam, perkembangan kreativiti dan estetika. Untuk pengetahuan anda semua, kerangka kurikulum permata mempunyai 4 bidang asuhan di mana kurikulum KSPK tiada. 4 bidang asuhan tersebut ialah keselamatan kanak-kanak, penjagaan dan latihan urus diri, amalan pengasuhan dan pemakanan seimbang. Seterusnya, mari kita semua lihat bagaimana cara pentaksiran dan penilaian yang dibuat melalui kurikulum KSPK dan kurikulum permata. Pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh KSPK. Yang pertama ialah satu, proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapu oleh guru yang berkenaan. Yang kedua, secara formatif dan sumatif. Yang ketiga, mengesan keberkesanan pengajaran guru. Yang keempat, bantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan. Seterusnya, pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh kurikulum permata. Yang pertama,
Pentaksiran kanak-kanak dilakukan melalui pemerhatian dan bukan secara ujian atau peperiksaan. Yang kedua, pentaksiran ini dinamakan pentaksiran autentik dan dilakukan berterusan. Seterusnya, mari kita lihat tujuan pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh kurikulum KSPK dan Permata. Tujuan pentaksiran atau penilaian bagi kurikulum KSPK ialah mengesan pertumbuhan dan perkembangan, mengenal pasti kecerdasan dan potensi, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan, memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan pentadbir sekolah tentang perkembangan dan pembelajaran murid dalam semua aspek KSPK. Tujuan pentaksiran atau penilaian bagi kurikulum Permata pula mengetahui kemajuan perkembangan kanak-kanak supaya pendidik dan ibu bapa dapat merancang intervensi yang sesuai untuk membantu atau memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Sekian, itu sahaja daripada saya mengenai perbezaan antara kurikulum KSPK dan juga Permata. Terima kasih.